Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid? Di hari ini kita akan belajar topik subjek sains, iaitu unit 9 bahan buangan. Tajuk kita ialah terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Okey, standard kandungan kita ialah 9.1. Standard pembelajaran 9.1.2 menyatakan maksud bahan buangan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. 9.1.3 mengelaskan bahan buangan kepada bahan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Jadi kita akan merujuk kepada buku teks muka surat 152 dan juga 153. Okey. Jadi murid boleh rujuk buku teks muka surat 152 terlebih dahulu. Jadi murid dah belajar sebelum ini, murid dah kenal bahan buangan kita itu boleh dikelaskan kepada 4 jenis bahan buangan. Okey, bahan buangan yang pertama, bahan buangan kita boleh dikategorikan kepada bahan plastik. Okey, bahan plastik. Contoh bahan plastik pemungkus makanan, botol dan bekas yang buat daripada plastik. Okey, kita boleh asingkan dalam satu kelas bahan buangan plastik. Kedua, bahan buangan logam. Bahan buangan logam contoh seperti besi buruk, tin susu, itu semua contoh bahan buangan logam. Manakala bahan buangan seterusnya, kaca. Kaca juga kita boleh asingkan. Contoh kaca seperti balang, botol kaca, balang kaca, peralatan kaca, semua-semua yang dah dibuang kita boleh kelaskan dalam kaca. Dan seterusnya bahan buangan seperti kertas. Okey, kertas, bahan buangan seperti surat khabar, majalah, kotak, yang dibuat daripada kertas. Baik. Jadi bahan-bahan, 4 bahan ini, yang mana ialah bahan yang kita maksudkan bahan terbiodegradasi. Apa itu bahan terbiodegradasi? Jadi antara 4 bahan buangan ini, ada yang terbiodegradasi dan ada yang tidak terbiodegradasi. Jadi kita kena fahamkan apakah definisi terbiodegradasi. Okey. Kita pergi pada muka surat seterusnya. Okey, muka surat 152. Baik. Penting ke terbiodegradasi ataupun tidak terbiodegradasi? Okey. Murid rasa penting ke? Okey, bahan terbiodegradasi dan tak terbiodegradasi sangat penting. Ada beza tersebut, di mana yang satu itu lebih baik daripada yang kedua. Bermaksud bahan buangan terbiodegradasi itu lebih baik daripada tidak terbiodegradasi. Okey, jadi lebih baik tu kepada siapa lebih baik tersebut? Okey, jadi terbiodegradasi itu lebih baik dalam penjagaan alam sekitar kita. Okey, alam sekitar kita ni. Sebab kita banyak membuang, kita banyak bahan buangan yang kita buang, yang kita tak perlukan lagi. Jadi bahan ini, bila kita buang begitu saja, sekiranya dia tidak terbiodegradasi, dia akan menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar kita. Okey, kita lihat pada buku teks ini. Okey, sekarang ada 2 gambar kat sini. Okey, dekat sini murid ni dia cari dia punya kereta mainan dia. Murid ni dia cari kereta mainan dia tahun 1990. Dia cari kereta mainan dia hilang. Okey, kereta mainan dia ada kat sini. Okey, tertanam dalam bahan buangan tersebut. Okey.
Bila dia dah besar, okey, dia pun galilah tanah ni. Bila dia gali, dia tengok kereta dia waktu dia kecil dulu masih elok lagi. Okey. Jadi kereta ni adalah bahan terbiodegradasi atau tidak terbiodegradasi. Agak-agak murid, kita boleh kelaskan yang mana satu. Sebab dia masih kekal lagi bentuk dia. Okey, jadi kereta mainan dia ni adalah bahan tidak terbiodegradasi. Jadi benda tu baik ke tak baik? Bagi kita, baik atau tidak? Ini bukan cerita yang kereta tu tahan lama. Ini cerita tentang kesan kepada alam sekitar kita. Okey? Sebab tu bahan buangan, benda bahan yang dia buang. Jadi apa maksud bahan terbiodegradasi? Okey? Okey, murid ni dia tanya kepada cikgu dia. Cikgu, mengapakah sisa makanan dan kertas sudah tiada lagi dalam tanah? Okey? Dalam tanah. Jadi semasa murid dekat atas tadi dia bahan buangan dia tu, kereta, ada lagi bahan lain ada lagi bahan lain yang ada dekat situ. Ada kertas, ada makanan terbuang. Okey, jadi dekat situ kita tengok kertas dengan makanan dah hilang lah, dah tak ada dalam tanah tadi. Okey, jadi kenapa? Okey, cikgu dia beritahu. Dia kata, ini adalah kerana bahan buangan ini telah terbiodegradasi. Okey, bahan seperti sisa makanan, kertas adalah bahan terbiodegradasi. Okey, terbiodegradasikan. Okey, murid tanya, terbiodegradasi? Apa maksud terbiodegradasi? Okey, penerangannya di sini. Bahan buangan terbiodegradasikan ialah bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma. Jadi kalau anda lihat gambar tadi, kenapa kereta tersebut masih lagi kekal bentuk dia? Kerana bahan yang digunakan ialah tidak terbiodegradasi. Tidak terbiodegradasi bermaksud mikroorganisma tidak boleh mereputkan kereta tersebut. Okey? Sebab ini bahan buangan. Kita bukan cerita bahan buangan, benda yang kita tak nak. Bayangkan kalau benda yang kita tak nak, kita dah lah buang dia. Sepatutnya dia hilang. Yalah macam tu, senang. Terus mereput. Tapi bahan tu tak mereput-reput. Jadi agak-agak awak, apa yang akan berlaku kepada bahan buangan awak? Semakin bertambah ataupun semakin berkurang? Jadi bila bahan buangan semakin banyak, jadi dia akan menimbulkan masalah kan pada kita. Jadi penting bahan tersebut. Okey, kita teruskan. Dia kata kat sini, bahan buangan terbiodegradasi direputkan oleh mikroorganisma dan kembali menjadi nutrien. Direputkan oleh mikroorganisma. Mikroorganisma ni ada mikroorganisma yang baik kan. Okey, mikroorganisma dia makan semua dia makan semua benda, kertas ke bahan yang boleh terbiodegradasi, dia makan, dia reputkan dan dia akan jadi nutrien. Bahan buangan terbiodegradasi terdiri daripada bahan organik seperti sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan tinja. Okey. Jadi bahan-bahan lain yang kita dah kelaskan tadi, ada 4 tadi pengelasan. Bahan buangan seperti kaca, plastik dan logam tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okey, bahan buangan ini dinamakan bahan buangan tidak terbiodegradasi. Okey. Sisa toksik juga merupakan bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Okey, jadi kita kena faham kat sini. Kaca, plastik, logam. Okey, daripada 3 benda ni. Okey. Kaca, plastik, logam. Ketiga-tiga bahan buangan ni tidak terbiodegradasi. Jadi apa-apa objek
yang dibuat daripada bahan-bahan ini tidak boleh mereput. Jadi dia menyebabkan kita masalah pada alam sekitar kita. Makin banyak benda tu, makin banyak menyebabkan pencemaran lah pada alam sekitar. Yang boleh terbiodegradasi hanya bahan yang buat daripada kertas sahaja. Okey? Boleh kena faham tu Okey, ini bermakna bahan buangan tidak terbiodegradasi boleh mencemarkan alam sekitar kita. Okey. Baik jadi murid dah faham sekarang ni apakah yang cikgu masukkan dengan bahan terbiodegradasikan ataupun tidak terbiodegradasi. Okey. Jadi muka surat 153 menunjukkan ni contohlah, contoh aktiviti yang murid boleh buat. Okey, ada 3 bahan, ada banyak bahan kat sini dan murid kena kelaskan bahan yang mana terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Okey, sebab dia memberi kesan kepada alam sekitar Baik, itu sahaja pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.